2010 FIFA World Cup. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Piala Dunia. Bagi anda yang demam, kali ini mungkin demam Piala Dunia. Dan malam ini secara langsung kami berterusan untuk anda kerana pada ketika ini insya-Allah kami akan bawakan satu lagi perlawanan yang dijangka menarik yang menjadi tumpuan seluruh dunia kerana pada malam ini sebentar sahaja lagi setengah jam dari sekarang pertemuan di antara pasukan England berhadapan dengan pasukan Amerika Syarikat. Sejarah 50 tahun dulu akan kami imbau. Itulah intipatinya. Saya bersama dengan Zaki yang datang yang mai daripada Penang untuk bersama kita pada malam ini. Macam mana di Penang? Sambutan semalam iaitu perlawanan pembukaan rata-rata di kebanyakan venue penuh dengan penyokong-penyokong bola sepak yang ingin menyaksikan kehebatan kejohanan Piala Dunia FIFA untuk 2010 ni Jas ni. Jadi nasi kandak di Penang bertambah laku lah. Penuh. Penuh kedai nasi kandak. Jadi kami di KL juga merindui nasi kandak, tetapi pada malam ini dua perlawanan berterusan yang kami bawakan secara langsung pada anda. Tadi anda sudah pun menonton bagaimana pasukan pilihan sebenarnya, pasukan pilihan Argentina telah berjaya menewaskan pasukan Nigeria, itu pun dengan hanya jaringan tipis 1-0. Dan kali ini pasukan pilihan, satu lagi pasukan favorit untuk memenangi Piala Dunia, itu kata mereka, itu sangkaan dan juga ramalan peminat-peminat yang menyintai ataupun meminati pasukan England. Kerana England kata mereka mampu untuk muncul juara pada Piala Dunia edisi ke-19 ini. Tapi pada pandangan Zaki, bagaimana harapan England? Dalam kumpulan C, kalau kita lihat pasukan-pasukan yang bertanding, ada pasukan England, pasukan Amerika Syarikat, pasukan Algeria dan juga pasukan Slovenia. Nampaknya pasukan England mampu untuk layak ke pusingan kalah mati itu di pusingan kedua. Tetapi semuanya bergantung kepada perlawanan pertama pada malam ini, iaitu perlawanan dalam kumpulan C. Pasukan di antara perlawanan adalah pasukan England dan juga pasukan Amerika Syarikat, yang mana just ni perlawanan ini akan berlangsung di salah satu venue di sempena dengan Piala Dunia, iaitu di Stadium Royal Bafokeng, yang mana stadium ini akan menjadi venue kepada 6 perlawanan termasuk perlawanan pada malam ini dan juga perlawanan seterusnya, iaitu New Zealand dan juga Slovakia pada 15 hari bulan Jun nanti. Jadi today's match, perlawanan hari ini yang akan kita saksikan Zaki ialah pertemuan di antara pasukan England dan juga Amerika Syarikat. Mereka akan beraksi di Royal Bafokeng di Rustenburg dengan stadiumnya. Ini antara keputusan perlawanan-perlawanan yang berlangsung hari ini dan juga perlawanan yang akan kita berikan tumpuan khususnya pada awal pagi ini just ni, iaitu perlawanan di antara pasukan England bertemu dengan pasukan Amerika Syarikat. Ini dia venue untuk perlawanan pada malam ini, Royal Bafokeng Stadium ataupun Stadium Royal Bafokeng, yang mana stadium ini juga merupakan untuk dibina pada 1995 untuk kejohanan rugby Piala Dunia. Okey, dan suhu di Rustenburg 14 darjah Celsius, agak dingin di sebelah sana. Jadi untuk kita lihat pemain-pemain utama bagi kedua-dua pasukan, mungkin kita ada pemain-pemain yang mungkin akan menjadi penentu kepada keputusan perlawanan pada malam ini. Dan kita lihat antara pemain-pemain ini dari pasukan Amerika Syarikat, kita ada Landon Donovan yang merupakan pemain yang beraksi untuk LA Galaxy dan dipinjamkan kepada pasukan Everton dalam Liga Perdana Inggeris. Dan seterusnya pemain untuk Tim Howard, juga penjaga gol pasukan Amerika Syarikat. Begitu juga dengan Wayne Rooney, antara pemain yang mungkin akan menjadi pentas utama dalam kempen Piala Dunia 2010 ni, Jas. Backing, pemain panas baran. Dan juga seorang lagi pemain untuk pasukan England, iaitu ketua pasukan yang menggantikan Rio Ferdinand, iaitu Steven Gerrard, ketua pasukan Liverpool, yang merupakan dijangka menjadi nadi pasukan England pada malam ini. Ya, saya juga ingin melihat bagaimana John Terry beraksi pada malam ini, kerana mereka juga mengharapkan John Terry agar melupakan kisah-kisahnya silam di bumi England, kerana hari ini
dia memikul satu tugas yang berat untuk mendapatkan kemenangan yang pertama, perlawanan sulung bagi pasukan England berhadapan dengan pasukan Amerika Syarikat. Kami ingin mengimbas sejarah 50 tahun dulu, tetapi saya rasa kita akan berehat seketika dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA ini menerusi website kami di alamatnya www.rtm.gov.my/Piala Dunia FIFA 2010. Jadi kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan kami dalam siaran sepanjang Piala Dunia ini, ingin mengetahui penyampai di mana sorakan Satu Malaysia dilangsungkan, siapa penerbit bertugas, bolehlah layari website rtm.gov.my/Piala Dunia FIFA 2010. Baik Zaki, itu bagi peminat-peminat di tanah air kita. Tetapi hari ini dan juga malam ini, pagi ini sebenarnya, sudah 2:10 pagi. Saya rasa peminat-peminat kita di luar sana masih lagi dengan teh tarik ataupun kopi, masih lagi bersemangat, terutamanya penyokong-penyokong pasukan England. Hai, apa khabar? Malam ini kita berjumpa dengan pasukan dinanti-nantikan Amerika sebenarnya. Syarikat. Okay. Kerana pasukan England merupakan pasukan yang paling dikenali di seluruh dunia, kerana boleh dikatakan hampir keseluruhan pasukan England dikenali oleh peminat-peminat bola sepak Malaysia, kerana kita sudah semestinya dimomokkan dengan Liga Perdana Inggeris. Dan macam tadi Jasni memberitahu bahawa pertembungan di antara pasukan England dan juga pasukan Amerika Syarikat ini, mereka hanya bertemu sekali saja dalam perlawanan kompetitif, iaitu pada 1950, yang mana itu merupakan antara keputusan paling mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia, iaitu pasukan Amerika Syarikat mengalahkan England 1-0. Itu pada perlawanan bertarikh 29 hari bulan Jun 1950, iaitu di Piala Dunia 1950. Ada lagi fakta-fakta yang akan kita terus itu memberikan. 60 tahun dulu. 60 tahun dulu. Capello masa itu baru berusia 3 tahun. Dia tidak ingat apa-apa, tetapi sejarah itu mengingatkan kepada beliau bahawa mereka mesti menewaskan Amerika Syarikat pada hari ini ataupun pagi ini. Kita berehat dulu seketika, saudara. Jangan lupa bersama kami semula di IBC. Baiklah saudara, 60 tahun lalu pada 29 hari bulan Jun 1950 di Belo Horizonte di Brazil, pasukan Amerika Syarikat telah berjaya menewaskan England 1-0 hasil jaringan Joe Gagens, dan ia menjadi tumpuan seluruh dunia. Tajuk-tajuk akhbar di England pada ketika itu memang mendapat perhatian utama editor-editor akhbar di England, kerana mereka sendiri tidak menyangka bahawa pasukan England tewas kepada pasukan Amerika Syarikat dalam saingan Piala Dunia 1950. Itu cerita 50 tahun dulu. Zaki, Capello berusia 3 tahun. Dia tak ingat apa-apa, tetapi sekarang dia buka buku, sejarah baru, mengetahui bahawa kalau berulang lagi sejarah ini, maka Capello antara jurulatih yang akan tercatat dalam sejarah hitam pasukan England lagi. Jadi Jas, kita sudah pun mempunyai senarai pemain yang akan turun beraksi. Kita lihat siapakah pilihan bagi kedua-dua pasukan, terutama bagi pasukan England dan juga pasukan Amerika Syarikat. Kita akan menyaksikan Jas pilih pasukan England ataupun pasukan Amerika Syarikat untuk kita pamerkan kepada para penonton. Kita pilih England dulu kerana ramai peminat England. Ini dia kesebelasan utama pasukan England yang akan turun menentang pasukan Amerika Syarikat di pintu gol. Kita menjangkakan Fabio Capello akan menurunkan penjaga gol utama, namun diturunkan pula Robert Green yang diletakkan selaku penjaga gol utama, manakala di bahagian serangan diletakkan Wayne Rooney dan juga Emil Heskey. Bagaimana Jasni menyaksikan kesebelasan utama pasukan England pada malam ni? Ya, saya nampak Capello memang serius untuk berdepan dengan perlawanan menentang pasukan Amerika Syarikat ini, kerana itu dia menurunkan pemain-pemain yang memang mempunyai reputasi yang tinggi tetapi juga mempunyai pengalaman luas di peringkat antarabangsa, terutamanya skipper mereka iaitu Steven Gerrard yang akan memainkan peranan
di bahagian tengah bersama dengan Frank Lampard juga diturunkan di situ ya. Frank Lampard juga diturunkan. Ya. Dan tidak ada pemain paling tua dalam kejohanan Piala Dunia, iaitu David James, yang kita akan saksikan pula pasukan Amerika Syarikat yang menurunkan kesebelasan utama pasukan Amerika Syarikat, yang mana Bob Bradley yang berusia 52 tahun menurunkan Tim Howard, Jadim Reid, Carlos Bocanegra, dan sudah semestinya penyerang utama mereka Landon Donovan juga diturunkan untuk berpasangan dengan Jose Altidore untuk perlawanan bertemu dengan pasukan England pada pagi ini. Ya, pastinya menjadi harapan utama Amerika Syarikat. Kita lihat bagaimana ini dia Landon Donovan berusia 28 tahun dengan ketinggian 173 cm dengan berat 72 kg. Itu separuh daripada pemain-pemain dalam pasukan Amerika Syarikat ini memang mempunyai pengalaman beraksi di EPL dan saya rasa mereka tidak mempunyai 9 semua tidak mempunyai masalah untuk berdepan dengan pemain-pemain ataupun pasukan England, tetapi pemain-pemain pasukan Amerika Syarikat diingatkan oleh pengurusan pasukan mereka jangan mengherdik ataupun mengeluarkan kata-kata kesat dalam bahasa Inggeris kepada pasukan ataupun pemain pasukan England, kerana ini akan mencetuskan keadaan yang lebih rumit, kerana kedua-dua pemain daripada kedua-dua pasukan ini menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Inggeris. Wayne Rooney dalam perlawanan pemanas badan telah pun mengeluarkan kata-kata kesat kepada pengadil dan dia telah dilayangkan kad kuning, jelas menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi oleh Wayne Rooney dan juga pasukan England, begitu juga dengan jurulatihnya Fabio Capello yang terpaksa bertindak untuk menghalau jurugambar ataupun cameraman, fotografer yang bertugas membuat liputan ketika pasukan mereka berlatih di Afrika Selatan. Itulah privasi yang mahu digunakan oleh Fabio Capello kerana dia tidak mahu pemain-pemainnya diganggu dengan begitu ramai sekali wartawan antarabangsa yang sememangnya mahu memberikan tumpuan kepada pasukan England, kerana pasukan England dikatakan mampu untuk mengulangi sejarah 1966, kerana itulah tahun yang menyaksikan mereka muncul sebagai juara Piala Dunia. Dan pada 2002 dan juga 2006 mereka hanya layak di peringkat suku akhir saja, Zaki. Ini ialah bagaimana formasi untuk pasukan kedua-dua pasukan, iaitu pasukan England dan juga pasukan Amerika Syarikat. Bagaimana kita boleh menyaksikan yang mana Wayne Rooney dan juga Emil Heskey diletakkan di barisan serangan, yang mana John Terry dan juga Ashley Cole berpasangan dengan Ledley King dan juga Glenn Johnson di barisan pertahanan, dan yang pentingnya jentera tengah pasukan England dikemudikan oleh Steven Gerrard, Aaron Lennon, Frank Lampard dan juga James Milner. Manakala bagi pasukan Amerika Syarikat, mereka mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada penyerang-penyerangnya, iaitu Jose Altidore dan juga Landon Donovan. Yang mana just ni, yang mana seketika tadi kita memperkatakan tentang pertembungan kedua-dua pasukan dalam sejarah pertembungan selain daripada satu perlawanan peringkat kompetitif, iaitu perlawanan-perlawanan yang mereka langsungkan, yang mana England mempunyai kelebihan iaitu 7 kemenangan. Mereka berjumpa 9 kali sebelum ini. 7 kemenangan untuk pasukan England dan 2 kali dimenangi oleh pasukan Amerika Syarikat. Jadi jika rekod itu dijadikan ukuran, Zaki, saya percaya penyokong-penyokong pasukan England mungkin boleh menarik nafas lega. England boleh menang lagi pada malam ini. Baiklah saudara, kita akan berehat dulu seketika dan jangan lupa untuk kembali semula bersama kami di IBC ini untuk perkembangan lebih lanjut sebelum kita ke Royal Bafokeng. Baik, saudara, kita jumpa semula di IBC dengan cerita mengenai gajah. Cerita mengenai gajah di Afrika Selatan, di mana bas yang membawa pemain-pemain pasukan Amerika Syarikat terpaksa berhenti beberapa ketika untuk memberikan laluan gajah melintas jalan. Itu dalam perjalanan mereka untuk menjalani latihan 2 hari yang lalu. Itulah perkembangan cukup menarik,
di Afrika Selatan. Itu untuk pasukan Amerika Syarikat. Ya. Tidak ada sesuatu yang berlaku untuk pasukan England. Mungkin mengembirakan penyokong-penyokong pasukan England pada pagi ini. Yang mana Jas, pasukan England yang ini tampil kali yang ke-13. Kalau biasanya pasukan England ni sering kali dikatakan pasukan yang sering tewas menerusi sepakan penalti. Yang mana pada 2006 juga mereka tewas kepada pasukan Portugal melalui sepakan penalti. Sepakan penalti terakhir dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Dan apakah kali ini pasukan England mampu menamatkan badi tewas kepada sepakan penalti? Sama-sama kita nantikan untuk perlawanan pembukaan, yang mana England pada kali ini tampil untuk kali yang ke-13 dalam kempen Piala Dunia, yang mana yang mereka menangi pada 1966 Jasni. Ya, memang England tampil ke Afrika Selatan kali ini dengan reputasi yang cukup gagah. Mereka tidak kalah langsung di perlawanan peringkat kelayakan. Daripada 19 perlawanan mereka kalah sekali, hanya sekali daripada 20 perlawanan. Mereka menang 10, 9 kali seri dan hanya tewas sekali, menjaringkan 34 gol. Muncul sebagai juara dalam kumpulan Eropah, dan saya percaya inilah tonik dan juga motivasi kepada Fabio Capello untuk membawa pasukannya menjadi pasukan yang terhebat dalam Piala Dunia yang kali pertama berlangsung di bumi Afrika, iaitu di Afrika Selatan ini. Dan di Royal Bafokeng hari ini, Zaki, mereka pastinya mahu mencari gol awal kerana mereka sedar pasukan Amerika Syarikat memang sebuah pasukan yang mempunyai semangat juang yang tinggi, dan pemain-pemain Amerika Syarikat juga begitu pantas, dan corak permainan mereka juga tidak banyak berubah dengan pasukan England kerana sebahagian besar pemain-pemain ini beraksi dalam kelab-kelab di EPL, dan inilah yang dikatakan antara faktor yang mungkin mampu untuk menghalang pasukan England daripada memenangi perlawanan pada malam ini. Tak begitu, Zaki? Mungkin ramai yang mengatakan bahawa corak permainan Amerika Syarikat dan juga pasukan England adalah sama, kerana apa yang dikatakan oleh Jasni tadi, kebanyakan pemain macam pemain-pemain England beraksi dalam Liga Perdana Inggeris, dan juga 9 pemain dalam pasukan Amerika Syarikat juga beraksi dalam Liga Perdana Inggeris. Namun kalau dilihat aksi pasukan England yang merupakan pasukan yang paling banyak menjaringkan gol, iaitu 34 gol dalam aksi kelayakan. Dan satu lagi yang menariknya, Jasni, tiket-tiket yang dijual untuk kempen Piala Dunia paling banyak dibeli oleh penyokong Amerika Syarikat, dan kedua ialah pasukan England. Itu bermakna lebih ramai penyokong pasukan Amerika Syarikat berbanding dengan penyokong-penyokong England dan juga pasukan-pasukan lain. Ini merupakan satu kelebihan untuk pasukan Amerika Syarikat. Ya, jumlah penyokong pasukan England begitu ramai, bermakna pasukan keselamatan polis di Afrika Selatan juga terpaksa menambah jumlah anggota mereka untuk bertugas, kerana memang penyokong-penyokong pasukan England ini memang terkenal dengan sikap panas baran mereka, dan mereka melakukan apa saja, kadang-kadang benda yang melarang ataupun melanggar undang-undang. Cuma saya melihat pada tahun 2002, Zaki, penyokong-penyokong pasukan England ini agak berdisiplin. Mungkin mereka melihat rakyat Jepun pada ketika itu, rakyat Korea, budaya mereka bersopan santun. Mungkin mereka pun takutlah nak buat salah. Lebih baik Piala Dunia seterusnya diadakan di negara-negara Asia supaya penyokong-penyokong England khususnya tidak bertindak keterlaluan. Dan juga pada perlawanan pada malam ini memberikan satu tumpuan lebih kepada pasukan Inggeris, khususnya kepada ketua pasukan yang menggantikan Rio Ferdinand, iaitu Steven Gerrard, yang sebelum ni hanyalah selaku penolong ketua pasukan, dan malam ini beliau diberi penghormatan selaku ketua pasukan England. Dan mungkinkah beliau akan menjadi ketua pasukan England yang kembali menjulang Piala Dunia untuk edisi 2010 ni, Jasni? Itulah tiupan Vuvuzela yang original. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat Malaysia, peminat-peminat bola sepak. Dah 3:30 pagi, dan bangkit juga penyokong-penyokong pasukan England.
apa yang Beli kat mana vuvuzela ni? ini sudah semestinya saya dapat dari negara penganjur, iaitu dari Afrika Selatan, yang mana rakan saya yang telah pun ke Johannesburg sebulan sebelum kejohanan ini bermula, dan saya pesan dekat dia supaya dibawa ke studio kita untuk digunakan. Saya ingat beli di lorong kulit, Ah, bukan? Baiklah saudara, sepanjang separuh masa yang pertama, England pasukan yang dianggap sebagai pasukan yang serba hebat. Pasukan grade A, kata mereka. Memulakan persembahan menentang pasukan Amerika Syarikat dengan impian untuk memadamkan sejarah 60 tahun yang lalu. Dan mereka memulakannya pada minit keempat menerusi Steven Gerrard. Dan gol ini jugalah yang menjadi gol yang terpantas, the fastest goal setakat ini. Selepas kita melihat bagaimana pada minit ke-6 dalam perlawanan di antara pasukan Argentina dan juga Nigeria yang berlangsung pada tengah malam tadi. Itu minit ke-6 yang dijaringkan oleh Gabriel Heinze. Gol Steven Gerrard merupakan gol ke-17 beliau dalam aksi ke-81 ataupun caps ke penampilan ke-81, gol ke-17. Dan juga Jasni, gol penyamaan pasukan Amerika Syarikat dijaringkan oleh Clint Dempsey. Jadi Jasni melihat bagaimana kesilapan Robert Green sebentar tadi tentang gol penyamaan pasukan Amerika Syarikat. Pengulas perlawanan dalam secara langsung kita ini merumuskan itu human error katanya. Bukan kesalahan atau yang dikatakan bola itu menyebabkan bola itu melantun lebih. Jabulani memang tidak digemari oleh penjaga gol sebenarnya kerana bola ini berputar begitu laju dan itulah yang dikatakan oleh beberapa penjaga gol yang terlibat dalam pusingan akhir Piala Dunia di Afrika Selatan ini. Tetapi walau apapun, pada saya Green sebentar tadi tidaklah sehijau yang kita nampak kerana dia berada dalam kedudukan yang seolah-olah tidak begitu bersedia untuk menerima sepakan yang begitu tidaklah membahaya, tidak ada tekanan, tetapi cara dia menyambut bola itu dan bola masuk ke dalam pintu gol. Satu kesilapan saya rasa pastinya tidak akan mampu dimaafkan oleh penyokong-penyokong pasukan England kerana dia melakukan satu kesilapan yang boleh memusnahkan impian England untuk memenangi perlawanan ini. Baiklah, kita akan lihat statistik bagaimana pada malam ini. 45 minit Zaki di separuh masa yang pertama. Aksi di separuh masa yang pertama, yang mana kedudukan di separuh masa yang pertama sama-sama kita ketahui, iaitu 1 bagi pasukan England dan juga 1 bagi pasukan Amerika Syarikat. Dan ini kita lihat statistik perlawanan di stadium yang berlangsung seketika tadi, iaitu di antara pasukan Amerika Syarikat dan juga pasukan England. Itu dia percubaan ke arah gol. Amerika Syarikat 7, England 3. Ini menunjukkan bahawa pasukan Amerika Syarikat lebih banyak menyerang daripada pasukan England. Sepakan sudut juga pasukan England mendapat lebih sepakan sudut. Offside sama-sama, namun pengawalan bola ataupun penguasaan bola lebih kepada pasukan Amerika Syarikat, yang mana mereka menguasai 51%. Dan juga kad kuning, 1 untuk pasukan Amerika Syarikat dan juga 1 untuk pasukan England. Tidak ada kad merah dan nampaknya kedua-dua penjaga gol terpaksa beraksi ataupun terpaksa bekerja keras kerana England, penjaga gol England Robert Green terpaksa melakukan 6 aksi untuk menyelamatkan percubaan-percubaan daripada pasukan Amerika Syarikat. Begitu juga dengan Tim Howard yang terpaksa 5 kali menyelamatkan cubaan-cubaan daripada penyerang-penyerang ataupun pemain-pemain pasukan England. Khususnya pemain yang paling memberangsangkan untuk perlawanan pada malam ini, khususnya bagi pasukan England, ialah ketua pasukan dan juga penjaring gol, iaitu Steven Gerrard, yang mana beliau bermain di sekeliling padang untuk mendapatkan gol dan seterusnya melakukan tackle dan melakukan terjahan dan juga mendapatkan bola dan juga melorongkan kepada pemain-pemain penyerang pasukan England. Dan beliau juga telah pun berjaya menjadikan gol ke-17 peribadi di aksi ke-81 beliau, yang mana Clint Dempsey sebentar tadi menjadikan gol ke-19 dalam penampilan ke-63 beliau untuk pasukan Amerika Syarikat. Dan di separuh masa yang kedua nanti, apakah Fabio Capello ingin memasukkan pemain penyerang, iaitu penyerang tinggi lampai mereka, iaitu Peter Crouch dari pasukan Tottenham Hotspur, yang berkemungkinan akan dibawa masuk. Apakah Jas merasakan itukah
taktikal terkini Saya rasa, untuk pasukan England. Capello akan melakukan apa yang terdaya kerana dia sedar 45 minit di separuh masa yang kedua ini adalah ujian sangat getir kepada beliau kerana mereka harus bermula secemerlang di awal separuh masa yang pertama sehingga mereka berjaya mendapatkan gol sulung ataupun gol pertama. Tetapi di separuh masa yang kedua nanti kita akan tunggu apakah dia akan menurunkan pemain tinggi lampai Peter Crouch untuk membantu ataupun menajamkan lagi jentera serangan. Baiklah, itulah perkembangan kedua-dua pasukan dan saya juga merasakan bahawa Amerika Syarikat juga pastinya tidak mahu melepaskan peluang ini walaupun mereka sebuah pasukan underdog dalam perlawanan ini, tetapi mereka mempunyai peluang sebenarnya Zaki untuk mencatatkan kemenangan. Sekali lagi mengulangi sejarah 60 tahun yang dulu. Baiklah, kita berehat seketika saudara. Jangan lupa kembali bersama kami di IBC. Baiklah saudara, England tidak tewas dalam perlawanan ini. Mereka seri, tetapi sebenarnya mereka kecundang dalam perjuangan ini. Hanya yang satu menang mata. sebenarnya walaupun mereka berkongsi mata Zaki, tetapi kita dapat melihat dari sini pemain-pemain pasukan Amerika Syarikat sekarang ini sedang meraihkan keputusan seri berhadapan dengan pasukan England seolah-olah mereka sudah berjaya memungut 3 mata, tetapi itulah kerana mereka pasukan underdog dan pasukan pilihan ialah England, tetapi keputusan selepas 90 minit mereka beraksi memihak kepada pasukan Amerika Syarikat walaupun keputusan hakikinya di atas padang ialah draw seri satu sama Zaki. Dan 45,000 orang penonton di Stadium Royal Bafokeng ini sudah semestinya bergembira di atas aksi baik dua-dua pasukan yang mempamerkan hampir 25 percubaan ke arah gol Jasni. Kerana walaupun 3 kad kuning kepada kedua-dua pasukan, namun kita sendiri menyaksikan bagaimana pasukan Amerika Syarikat dan juga pasukan England saling serang menyerang, dan apa yang pastinya penjaga gol pasukan Amerika Syarikat itu Tim Howard mempamerkan satu aksi yang cukup menarik, yang mana beliau mempamerkan iaitu menyelamatkan keadaan itu cubaan-cubaan pasukan England. Kita akan saksikan statistik perlawanan pada malam ini kedua pasukan. Corak permainan English football, dan ini dengan corak permainan hit and run. Dan itulah Zaki, kita lihat statistik perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. 90 minit yang statistik perlawanan di antara pasukan England dan juga pasukan Amerika Syarikat. Keputusannya satu sama, dan ini yang mana kita saksikan, yang mana kedua-dua pasukan England melakukan 16 percubaan ke arah gol, manakala pasukan Amerika Syarikat 11. Sepakan sudut, England lebih daripada pasukan Amerika Syarikat, dan penguasaan bola, kalau di separuh masa yang pertama Amerika Syarikat lebih banyak menguasai bola, namun England yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan nampaknya mempamerkan penguasaan bola yang lebih daripada pasukan Amerika Syarikat dengan 54%, manakala Amerika Syarikat hanya 46%, dan 3 kad kuning kepada England dan juga 3 kad kuning kepada pasukan Amerika Syarikat. Dan anda boleh saksikan bagaimana penjaga gol pasukan Amerika Syarikat itu Tim Howard melakukan 15 tindakan menyelamat. Baiklah, kita kembali semula ke Royal Bafokeng untuk dengar interview jurulatih pasukan Amerika Syarikat. I think after the goal we started to put some plays together. There was a little bit more confidence, and then there was just a collective push, and when we got back to 1-1, I think at halftime the feeling was we still had a real good chance to win. At the end we take our point. Thanks very much. Daripada Bradley, tetapi yang menjadi persoalannya sejauh manakah Fabio Capello akan membawa pasukan England ini selepas ini, kerana mereka akan berhadapan dengan Algeria dan juga Slovenia. Kita kembali semula ke Royal Bafokeng. Unfortunately, we've let a poor goal in, and we couldn't go on and get the winner. But the target now has got to be 7 points. What can you say about the equaliser? I think it's one of them freak things.
I don't think you can criticise the goalkeeper because, you know, it's one of these things. People have been talking about the ball, and, you know, the ball is tricky, so we need to get behind Robert and support him, and I'm sure he'll make an important save further down the line for us. Is Robert Green the sort of character who can come back from this and play his part next week? Yeah, without a doubt. Robert's a man. I'm sure he'll learn from this, and he'll go from strength to strength. And as I say, I'm sure he'll play a big part for us further down the line. He might get an important save for us that wins us a match, so we're all behind him. Did the nature of the goal, though, dent the performance after that? Did it sap a bit of morale? I think it shocked us a bit. Of course it does. When you go in front, a team like us, and the way that we defend, we expect to go on and win the match. So it was a bit of a shock. Took us a while to get over it, but I thought we finished the game stronger. Thank you for joining us, Steve. Okey. Bagaimana dengan Robert Green? Itulah yang Zaki. berkemungkinan. Kita ingin tahu apakah yang akan diperkatakan oleh Capello kepada Robert Green di atas kesalahan beliau yang memberikan gol penyamaan untuk pasukan Amerika Syarikat. Sudah semestinya David James dan juga Joe Hart merasakan mereka layak untuk beraksi bagi pasukan England menentang Algeria pada 19 hari bulan, kerana kesilapan Robert Green menghadiahkan Saya satu tak gol. dapat membayangkan jika Robert Green bermain untuk pasukan Colombia dan melakukan kesilapan sebegitu. Apa akan jadi kepada beliau? Seram. Okey, itu cerita pasukan Amerika Syarikat dan juga pasukan England. Mereka akan berehat selama 5 hari sebelum turun semula